this computer. Baik, add maths. Ni banyak cikgu cerita pasal intro dalam intro cikgu banyak cerita. Okay, now add maths. Macam mana kamu nak belajar ataupun kamu nak improve add maths. Okay, kamu kena tahu nombor satu. Dalam add maths, kamu perlukan algebra. Okay, algebra kamu sangat penting. Okay, sebab nak bagi tahu, algebra adalah dia punya asas dalam add maths. Algebra bukanlah benda yang kamu baru nak belajar untuk kamu belajar maths. Tak, kamu cuma gunakan sahaja. Okay, so algebra ada. Okay, dalam algebra ni apa benda yang kamu nak kena ni? Of course dalam benda ni tak ada. Tapi dia berkaitan dengan nombor negatif. Okay, negatif. Dia bukan integer tapi nombor negatif. So kenapa negatif dalam algebra? Tak, kamu perlukan benda ni dalam algebra. Okay. Lepas tu, kalau kamu tak mahir benda ni, contohnya 2 tolak 8 kamu tak pasti apakah jawapan dia, maka tu kamu tak mahir lah kat situ. Okay, nombor negatif. Nombor 2, seterusnya adalah cerita apa benda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, linear. Persamaan linear. Okay, persamaan linear ni yang tambah, tolak, darab dengan bahagi, yang berkaitan dengan satu pun boleh ubah lah. Boleh jadi dua pun boleh ubah. Lepas tu kamu kena ada, pengembangan dengan pemfaktoran. Lepas tu pengembangan, pemfaktoran, apa lagi? Persamaan serentak. Ini benda yang dan ada lagi adalah indeks, hukum indeks. So ini adalah benda yang kamu nak kena tahu dalam algebra. So kalau benda ni, yang asas ni kamu tak ada, bermaksud kamu memang susah. Kan? Cikgu percaya memang kamu susah bila kamu nak belajar topik-topik and maths yang lain. Okay? Kamu kena check benda ni. Kamu dah dah mahir ke tidak? Okay, benda ni. Okay, itu nombor satu. Okay, nombor 2, dalam and maths, kamu nak tak nak, kamu akan jumpa 5 jenis persamaan ni. Okay, 5 jenis. Sama dengan, 5 jenis persamaan. Yang pertama adalah persamaan linear. Yang linear tu kamu dah belajar masa lower form. Yang kedua adalah persamaan kuadratik. Kuadratik ni adalah benda baru untuk form 4. Tetapi kamu dah belajar. Kamu dah belajar. Cuma dia tak panggil je nama dia kuadratik. Seterusnya adalah persamaan serentak. Persamaan serentak. Nah, persamaan serentak ada 2. Boleh jadi linear, boleh jadi kuadratik. So nak tak nak persamaan serentak, macam mana kamu nak selesaikan, dan kamu akan jumpa sama ada bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni. 2 tu sahaja. Dan nombor 4 adalah indeks. Dan nombor 5 adalah logaritma. Ada 5 jenis persamaan ni. Setakat ni lah. Kamu tak akan lari daripada bila kamu buat persamaan, kamu jumpa, kamu tak akan lari daripada 5 ni sahaja. So kalau 5 ni, setiap persamaan ni kamu tak tahu macam mana ataupun tak boleh nak selesaikan, maksud yang asas kamu tak power. Ni asas kamu lemah lah. Maksudnya kalau persamaan, contohnya dia bagi soalan macam ni lah. Dia bagi direct question, persamaan linear, tiba-tiba kata selesaikan, kamu tak boleh nak buat. Maksudnya kamu lemah dekat situ. So ini 5 ni. Now, lepas tu, strategi kamu nak jawab soalan. Strategi nak jawab soalan, ada 5. Ada 5 bila kamu nak jawab soalan. Nombor 1 adalah kamu kena faham dulu. Ingat lagi Syed? 5 step untuk jawab soalan. Ingat cikgu. Ingat? Ingat kot. 5 step. Nombor 1 kita nak kena faham lah. Kalau soalan tu direct, cerita fahami tak payah nak ni lah. Cuma kamu nak kena tahu benda ni saja. Nombor 2, nanti cikgu cerita. Adalah kamu nak extract info. Extract maklumat lah. Cuma kat sini, kamu kena tahu, maklumat ada yang direct, dia bagi tahu, ada yang tersembunyi. Cikgu tak nak pakai indirect, cikgu nak letak hidden. Hidden. Tersembunyi. Baik. Jadi yang
Yang direct ni biasanya senang, yang tersembunyi ni. Okay, yang tersembunyi ni. Yang tersembunyi ni macam mana? Macam ni. Okay. Dia kadang bagi dalam bentuk simbol. Dia kadang bagi daripada, okay, biasanya simbol lah. Simbol. Gambar rajah ataupun macam mana. Okay. Ataupun dalam bentuk ayat. Okay. Ataupun dalam tersembunyi dalam persamaan. Okay. So 3 ni biasanya. Okay. Seterusnya. 3. Nombor 3. Okay. Apa step dia seterusnya? Adalah kita nak buat persamaan. Okay, nak buat persamaan. So daripada maklumat yang kita dapat, kita nak buat persamaan. Dan persamaan yang kamu buat tu takkan keluar daripada yang 5 ni. Okay, kamu faham. Okay, kamu kena faham maklumat tu, kamu transfer dan buat persamaan. Seterusnya, nombor 4 adalah kamu selesaikan. Kalau kamu practice direct question, bermaksud kamu hanya buat yang nombor 4 ni, selesaikan sahaja. Okay, so yang ni hanya untuk bahagian selesaikan sahaja. Dan nombor 5 adalah semak. Semak ni kita tengoklah jawapan kita tu betul tak betul. Okey. Nah, betul tak betul kat sini. Mungkin kamu tengok jawapan dia tu betul ataupun salah, itu sahaja. Tetapi bukan itu sahaja. Semak ni juga kita tengok jawapan kita tu logik ataupun tak logik, kena ataupun tak kena. Sebagai contoh kalau kita ada garis lurus macam tu, tiba-tiba kamu dapat y sama dengan negatif 2x tambah 7 sebagai contoh. Okay. Persamaan ni tak kenalah untuk ni. Sebab apa? Nilai M dia negatif. Kalau nilai M dia negatif, graf tu akan ke bawah. Macam tu lah kita nak tengok dia kena tak kena. Logik ke tak logik. Sama juga dengan kalau panjang. Kalau nilai panjang kamu dapat negatif tu tak kena tu. Okay, tak logik dekat situ sebagai contoh. Okay, benda ni. Now, nak faham ada cara. Okay. Ada cara simulasi, ada cara kamu lakonkan, ada cara kamu tulis, ada cara kamu lukis, ada cara kamu bercerita, ada cara kamu try dan error. Okay, kamu masukkan nilai. Okay, kalau dia nilai X ni 1, Y jadi apa sebagai contoh. So, nak cerita, nak faham. Okay, ada banyak cara. Okay, terpulang. Kamu kena test. Okay, kalau kamu tak jumpa cara, cari jalan. Okay. Hari apa lagi? Nanti cikgu akan update. Okey. Nanti cikgu akan sentuhlah pasal benda tu. Okey, yang extract info ni, okey, direct, hidden, okey, buat persamaan. Okey, buat persamaan ni kamu nak kena fahamlah ayat dia. Okey, cerita dia. Sebab kalau kamu tersalah faham, maka kamu tersalah buat persamaan. Okey. Once kamu dapat persamaan, mungkin kamu tongkan terbalik, itulah kamu perlu pentingnya algebra kat sini. So, hanya untuk kamu selesaikan sahaja. Banyak student dia fokus kat bahagian sini, dia nak selesaikan sahaja. Yang bahagian 3 yang pertama ni dia tak fokus. Lepas tu semak. Okay. Ingat semak ni optional. Okay. Optional kalau kamu tak ada masa. Tapi pada masa yang sama kamu boleh semak dalam sekelip mata. Kalau kamu tahu cara dia. Okay. Okay, baik. Kita akan pause dulu. Okay. Jadi apa lagi? Cikgu nak cerita. Okay. Kamu kena tahu yang matematik ni, maths ni, maths lah. Kan? Okay, matematik ni terbagi kepada 2. Kamu kena tahu. Sebenarnya ini yang cikgu kena sebut dulu. Okay, dia terbagi kepada 2. Yang pertama, dia adalah simbol. Yang simbol tu adalah nombor 0 sampai 9 tambah tolak darab bahagi sama dengan ni ada X, Y. Ni semua simbol. Faktorial. Okay, ni semua adalah simbol. Okay. Banyak orang, banyak student dia fokus kat simbol saja. Itu yang dia fokus hanya pada direct question. Dia tak sedar yang bahawa matematik ni juga ada bahagian bahasa. Okey, bahasa. Bahasa ni sangat penting. Sebab apa? Okey, sebagai contoh katakanlah kamu belajar matematik, okey. Tapi dalam bahasa contohnya Jepun, kamu boleh faham ke? Contohnya, okey, cerita dia adalah okey. Ali ada 1 biji guli, Abu ada 1 biji guli, tapi dalam bahasa Jepun. Okey, berapa banyak biji guli yang diorang ada bersama-sama sebagai contoh. Soalan dia. Kalau kamu dengar dalam bahasa Melayu, kamu tahu 2 lah. Tapi kalau cikgu bagi soalan tu dalam bahasa Jepun, kamu tak tahu. Sebab kamu tak tahu baca Jepun. Kalau kamu tak tahu. So, bahasa ni adalah bahasa am. So, kamu perlukan penguasaan bahasa. So, jangan ingat
nak terror matematik, kamu tak perlu terror bahasa Melayu ataupun terror bahasa Inggeris. Kamu perlukan bahasa. Okay? Dan dia ada bahasa bidang dia. Okay, bahasa bidang ni khas bahasa dalam matematik. Sebagai contoh, bila dia kata segi 4 sama. Bila perkataan segi 4 sama ni, cikgu nak tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan hidden information. Segi 4 sama ni ada banyak maklumat yang dibawa bersama. Yang pertama, panjang keempat-empat sisi adalah sama. Yang kedua, sudut pedalaman adalah 90. Yang ketiga, jumlah sudut dekat dalam adalah 360 darjah. Yang keempat, dia ada 1, 2, 3, 4 paksi simetri. Yang kelima, Okey. Yang kelima, perimeter dia, adalah 4x. Luas dia adalah x kuasa 2. Kalau ini x lah. Kalau. Lagi apa benda? Garis ni, sisi ni adalah selari dengan sisi ni. Sisi ni adalah selari dengan sisi ni. Nak cakap apa? Segi 4 sama ni adalah segi 4 selari. Dan dia juga merupakan sebuah rhombus yang khas, di mana sudut pedalaman dia adalah 90 darjah. Nampak tak perkataan segi 4 sama? Betapa banyaknya maklumat yang dibawa bersama. Bahasa bidang. Jadi, kamu perlu tahu bila dia kata sektor, bila dia kata jejari. So, benda tu kamu kena tahu bila perkataan tu kamu baca ataupun disampaikan kepada kamu, benda-benda ni semua akan ikut kat belakang dia. Okay, dia adalah related. Okay, so ni basically sedikit pengenalan kepada Admax. Terima kasih.